Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir yang kita sampaikan terakhir itu pada ayat 134 surah An-Nisa, yang mana kita ambil last sekali itu berkenaan potongan yang terakhir. Okey, yang kecil sikit. Okey. Yang terakhir kita bincang tu ayat 131 sampai 34 adalah berkenaan dengan ingatan Allah Taala, kerana kan potongan kita bincangkan bermula daripada ayat yang ke 105 135. Ada 20 ayat. Tajuk dia adalah hukum Allah Taala adalah keadilan mutlak dan balasan dia adalah benar dan juga keadilan. Jadi kita bincangkan dalam tajuk tersebut berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perintah Allah Taala supaya Nabi SAW berhukum di antara manusia yang apa Allah Taala beri pada baginda, perlihat kepada baginda SAW. Kemudian apa? Kita Allah Taala berikan hukum berkenaan dengan orang munafik. Kemudian berkenaan dengan tajuk apa, siapa menunjukkan keburukan dibalas dengannya. Okey. Lepas tu tentang agama yang Allah tuntut dikehendaki daripada kita. Kemudian apa Allah Taala ingatkan balik tentang wanita start ayat 127 sampai 10. Tentang wanita, balik pada hukum tajuk surah. Kemudian 131 135 sebenarnya Allah Taala ingatkan kita tentang apa, tentang 134 tentang hak ataupun tanggungjawab hak Allah Taala sebagai yang mensyariatkan atau menentukan hukum. Maksudnya tak siapa sepatutnya mempersoalkan tentang Allah SWT punya keputusan. Itu kita last kita ambil Pasal Allah Taala milik di langit dan bumi, so dia nak hukum apa dia buat. Okey. Jadi yang tu kita bincangkan. Okey. Jadi 135 ni insya-Allah. Ayat 135. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini awal aqrabin in yakunu ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang telah beriman, hai mereka yang telah beriman, kunu, jadilah kamu semua, kunu, jadilah kamu semua qawamin, menegakkan, orang menegakkan, bil qisti, dengan keadilan, dengan kesaksamaan, syuhada lillah, sebagai saksi, lillah, bagi Allah, walau ala anfusikum, sekalipun, walaupun ke atas diri kamu sendiri, awil walidain, ataupun ke atas dua ibu bapa, wal aqrabin, dan kaum kerabat. Orang yang akrab, maksud dia apa, yang apa, saudara mara, yang keluargaan kita. Iyakun qadiyan, jika sekiranya dia, itu yang kita nak tegakkan hujah, saksi. Bismillah. Ke atasnya kaya, au fakira, ataupun dia miskin. Fallahu aula bihima, maka Allah lah lebih utama dengan kedua-duanya. Maksudnya kalau kamu rasa kesihan, kamu rasa tak nak bagi penyaksian yang betul kerana dia kaya ataupun tak kerana miskin,
kesian, lalu kamu tak cakap betul kerana dia miskin, maka Allah Ta'ala sebenarnya lebih utama untuk kamu sibuk dipikirkan berbanding mereka berdua. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian ikuti al-hawa akan keinginan. Itu keinginan diri. Hawa, keinginan. Nafsu, diri. Keinginan diri. Bila itu hawa nafsu tu actually keinginan diri. An ta'dilu, jangan kamu ikuti akan keinginan an ta'dilu daripada kalian berlaku adil. Wa in talwu au tu'ridu, dan jika kalian menyimpang, bengkok, au tu'ridu, atau kalian berpaling, bengkok dan beri saksi, atau berpaling tak nak beri saksi. Fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguh Allah Ta'ala terhadap apa kalian semua kerjakan, kalian buat, khabira, amat luas pengetahuan. Baik. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin, memerintahkan Allah Ta'ala hamba-hambanya yang beriman, an yakunu qawwamina bil qist, agar mereka menjadi orang-orang yang tegak dengan saksama, bil qist, dengan saksama, ai bil adl, dengan keadilan. Fala ya'dilu anhu yaminan wala shimala, maka dia tidak menyimpang daripadanya ke kanan, tidak juga ke kiri. Seketika laksanakan penyaksian, dia tidak menyimpang daripada penyaksian tersebut ke kanan ataupun ke kiri. wala ta'khudhuhum fillah lawmata laim, dan tidak menggugat dia atau tidak terkesan kepada dia fillah, pada Allah Taala, kerana Allah Taala lawmata laimun, laimin, celaan orang mencela. Kadang-kadang ada orang yang tidak akan berikan penyaksian yang betul kerana dia punya celaan orang mencela, ya. Wala yusrifuhum anhu sarifun, dan tak mengalihkan mereka daripadanya sebarang pengalih. Wa yakunu muta'awwidina mutasa'idina muta'adidina mutanasirina fi, dan dalam mereka menjadi dalam kes menjadi saksi ini, muta'awwidin saling tolong-menolong, mutasa'idin saling bergandingan bahu, muta'adin saling kuat menguatkan, mutanasirin saling bantu-bantu, fihi, dalam memberikan akan hari ini surah An-Nisa ayat 135. An-Nisa 135. An-Nisa 135 Jadi Allah Ta'ala perintahkan hamba-Nya untuk menjadi lurus, tegak dengan saksama, itu dengan keadilan, maka tidaklah mereka cenderung ke kanan ke kiri, tidak juga berkesan pada mereka pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala celaan orang mencela, tidak juga mereka mengalihkan mereka seorang pengalih, dan dalam mereka semua menjadi saling bantu-bantu dan juga bahu-membahu, bergandingan bahu, bergandingan tangan, dan juga saling tolong-menolong dalam melaksanakan perkara ini. Maksud dia saksi ni tak boleh kita ada kecenderungan ataupun sebarang influence. Sebab tu kenapa kalau dalam mahkamah awal-awal lagi sebelum daripada memang arahan Allah Ta'ala ni jelas. Cuma atas manusia tu sendiri sebelum daripada dia menjadi saksi sebagainya, kalau anda kata dia tidak layak menjadi saksi, awal-awal lagi mahkamah akan tolak. Contoh macam anak saksi untuk bapa, bapa saksi untuk anak, benda semua akan diterima awal-awal lagi, walaupun mungkin bapa tu akan adil, sebab kebarangkalian akan tidak adil tu amat besar. Tapi Allah Ta'ala berikan ingatan kat sini, kalau terjadi kena juga kita menjadi saksi, dan kita kena berlaku saksama. Wa qaulu ta'ala firmankan, syuhada lillah, saksi-saksi kerana Allah atau bagi Allah. Kama qala, macam Allah firmankan, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah akan penyaksian kerana Allah. Ai liyakun adduha ibtigha wajhillah, hendaklah mereka menunaikan penyaksian tu kerana mengharapkan wajah Allah, bukan kerana apa-apa sentimen yang lain. Fahina izin takunu sahihatan adilatan haqqa, maka ketika itu akan jadilah penyaksian berkenaan sahih, adil, dan juga benar, hak. Khaliyatan anit tahrif wa tabdil wal kitman, jauh daripada penyimpangan, penukaran, dan juga penyembunyian. Walihada qala, Allah Ta'ala tekankan lagi, Allah Ta'ala firmankan, walau ala anfusikum
hukum sekalipun ke atas diri kamu sendiri. Manakala saksi tu, penyaksian tu, ke atas diri kamu sendiri pun kamu kena lafazkan, cakap. Aishhadil haqqa walau ada dararuha alaika. Itu saksikanlah, bersaksilah akan kebenaran sekalipun kembali kemudaratannya ke atas engkau. Ai darul syahadah. Darul syahadah, apa, kemudaratan penyaksian berkenaan kembali pada kita pun, kita akan gagal ke, kita akan sekian ke. Kan, orang tak nampak tapi Allah Taala tahu. Ni benda ni yalah payah kan. Bismillah. Akan sering berlaku apa, orang tanya soalan berkenaan dengan kes cukai pendapatan, cukai ni, cukai itu dan sebagainya. Kalau kerajaan impose kat atas kita, so apa benda kita kena buat kan? Adakah boleh kita lari? Tapi jawapan daripada semua para ulama adalah apabila dah kerajaan buat dan sebagainya, kita, atas kita adalah kita dengar dan taat, dan tak boleh kita tipu pada perkara berkenaan. Tipu deal ke, tipu sijil ke. Tak ada sijil cakap tak ada. Ini walaupun ke atas diri kita sendiri. Walaupun dengan penyaksian berkenaan, mungkin kita takkan dipanggil untuk berceramah ke, untuk mengajar ke, kerana sijil tak ada. Ini benda-benda yang patut ada dalam diri kita, kepercayaan berkenaan kepada Allah Ta'ala. Bukan kita sibukkan dengan mencantikkan kita punya resume dan sebagainya, untuk kita kononnya dapat kat situ sebarang panggil kedudukan si mata manusia. Adalah amat salah. Sekalipun kita menyaksikan diri kita tidak ada apa-apa yang orang nak, maka kita cakap itu supaya orang tersebut tidaklah tertipu dengan keadaan kita. Sekalipun kita tak dapat untung dengan itu. Ini macam menjual barang lah. Kalau barang dijual kan, saya tengok benda ni macam di Yaman diorang buat sungguh. Kalau dia kata pasal hadis Nabi sebutkan, at-tajirus sadiqul amin, penyaga yang benar lagi amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada as-salihin, akan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada juga salihin. So, bila macam tu keadaan dia, diorang bekerja-kerja untuk tidak cakap bohong. Kadang barang dia jual ni sini, tak ada, pergi kedai sebelah ni lagi elok daripada aku punya. Dia cakap yang tu. Kita tak ada adalah kan, kalau kita ni selagi boleh untung kita. Ini benda sangat salah. Kena pastikan. Kita kata tak boleh, sebab ini tuntutan Allah Taala hendak daripada kita melaksanakan atau menegakkan penyaksian, walaupun benda tu kembali mudarat kepada diri kita. Wa idza su'ilta 'anil amri faqul haqqa fihi. Jika apabila engkau ditanya mengenai suatu perkara, maka katakanlah kebenaran padanya. Wa in kana madarruhu 'alaika, sekalipun kemudaratan perkara tersebut ke atas diri engkau. Ke atas diri engkau sendiri. Ni jangan lari. Be responsible kan. Bagi kita, kalau kita tipu pun Allah Taala tahu. Ingat sekali kot. Tapi lah ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun dengan nikmat Tuhanmu kamu ceritakanlah. Ni kan cerita saya baik, tapi kalau cerita orang kata saya bodoh. Sebab ada sekali tu dekat jalan Katri, kalau siapa lintas yang Katri daripada arah Bukit Julur, arah Danai Alam dan sebagainya, arah Subang, bila kita pergi ke arah Shah Alam, dekat bawah flyover L1 tu biasa polis tunggu tahan motor. Sebab dia kata motor dah ada lorong, motor tak boleh ikut jalan kereta. Okey, ada alasan lah, dia kata pasal motor accident lah apa sebagainya. Padahal lori accident tak pernah pula haram masuk highway. Kali-kali lori langgar orang, lori terbakar dan sebagainya, boleh je. Jadi tapi tak cakap lah, tapi kita kata dia tahan kat situ. Ada sekali tu kot, bila pergi sampai kat situ tahan, dia orang tahan, tapi semua pass by saya. Tak ada seorang pun minta dari saya IC ke lesen ke. Jadi saya pun tengok diorang. Lepas tu diorang, ada seorang tu kata jalan. Saya kata macam dia tak minta apa-apa lagi kat saya. Orang kata macam apa hal bagi tahu, tapi lah benda tu tanggungjawab kita kan. Kalau kita berlaku sama, kita berlaku adil kat atas diri kita dan diri orang lain, apa masalah dia? Rugilah jugalah mungkin 100 aman kerana lintas kawasan kereta kan. Tapi dalam begitu kita tak rugi si Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab kita kalau kita jadi saksi benar kat diri kita cuba berlaku benar, kita akan ditulis Allah Ta'ala sebagai siddiq pada akhirat nanti. Itu yang penting kita nak. Adapun kalau setakat lepaskan 100-200 daripada saman dunia, kemudian kita tak dapat kedudukan si Allah Ta'ala, tak payah tak apa. Tak payah tak apa. Baik. Jadi kerana apa? Fa inna Allah sayaj'al liman ata'ahu faraja wa makhraja min kulli amrin yadhiqu alaihi. Dia kata kerana sungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan kepada siapa yang taat kepadanya dan kelapangan dan juga jalan keluar. Kelapangan dan jalan keluar min kulli amrin daripada semua perkara yudhiqu alaihi, yang menyempitkan ke atas dirinya. Allah Ta'ala akan lapangkan. Kalau kita kena bayar, Allah Ta'ala akan jadikan kepada kita duit untuk saman tu. Sepening kepala. Yang kita sekarang ni masalah yang berlaku adalah kita sering sibuk cari helah untuk larikan diri kita daripada tanggungjawab duniawi. Kononnya kalau kita tak saksikan betul, kita untung. Sebenarnya tak untung pun. Kita rugi kepada Allah Ta'ala nanti. Ini saya sebutkan. Bismillah. Pada siapa yang ada benda-benda macam ni lah, macam kes cukai ke apa saja berkaitan dengan tajuk macam ni, ini adalah benda yang kena jaga. Tak boleh kita berperangai dengan lupakan akan benda tu betul atau tidak. Soalan ditanya benda tu tidak. Kalau betul, cakap betul lah. Kalau salah, cakap salah lah. Tak boleh kita kata di opposite. Pasal benda ni adalah pengkhianatan kepada apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Macam Allah sebutkan dalam surah dalam surah Al-Isra' ayat 36 kan. Allah Ta'ala wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Yang kamu ikuti apa yang kamu tak ada ilmu mengenainya. Sebab apa tak boleh ikut? Sebab innas sam'a, pendengaran itu. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati atau akal. Kepala atau dada. Kullu ilaika, semua itu kana an mas'ula, mengenainya akan ditanya. So basically kalau dia kata Allah Ta'ala akan tanya balik tentang tanggungjawab. Kenapa? Okay. Kerana apa? Kerana kalau kita tak jujur, maka Allah Ta'ala akan tanya kita balik. Sebab pembohongan kita kat dunia ni ataupun penipuan kita, kelicikan kita ni, di hadapan Allah Ta'ala akan didedahkan balik. Di hadapan Allah Ta'ala akan didedahkan semula. Sebab tu tak boleh kita sebenarnya berpura-pura. Sebab betul orang kata macam orang tak tahu. Tak, dia macam ni. Dia jangan sangka bahawa bila manusia tak tahu, Allah akan lupakan. Banyak orang kadang sangka macam Bani Israel lah punya perangai. Dianggap kalau Allah tak tahu, kalau orang yang kita tipu tak tahu, maka Allah Ta'ala akan lupakan. Itu kita baca banyak kali dah ayat datang dengan pengertian tersebut. Kan apa macam contoh dalam ayat Suratul Baqarah ayat 100 kan 74 ini 75 tak mahu main makan buku ke main. Koyak nanti. Okey, ayat yang ke-76 kan bila Allah nyatakan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila mereka Yahudi ini bertemu orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, bila bersendirian sebagian mereka dengan sebagian lain, qalu, mereka berkata itulah apa kata kita betul begitu. Tutup pintu. Tarik pintu. Jaga sikit. Tutup pintu. Tutup pintu. Tarik. Tak kena. Ada pergi. Astagfirullah. Okey. Okey. Kejap tutup pintu ya. Okey. Nah ni apa? Kat rumah di sini lah. Bila ini ada gangguan. Okey. Laqul ladina amanu qalu amanna. Bila mereka Yahudi ni bertemu orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, bila bersendirian sebagian mereka kepada sebagian lain, qalu atuhaddithunahum, mereka kata pada satu sama lain, adakah kalian beritahu pada mereka, cerita pada mereka itu orang beriman, orang Islam, bima fatahallahu alaikum, dengan apa Allah Ta'ala bukakan untuk kalian. Allah Ta'ala dah buka untuk kalian pengetahuan, kalian cerita pada mereka ke? Yuhajukum bihi inda rabbikum, supaya mereka hujah kamu dengannya di hadapan Tuhan kamu. Afala ta'qilun,
Adakah kalian tak berakal? Jadi dia merasakan kalau orang beriman tahu tentang Yahudi dah tahu, niscaya automatik dekat situ diorang akan dapat lepas. Maksud dia diorang akan kena. Akan hujah depan Allah Ta'ala. Yuhajukum inda rabbikum. Kalau tak tahu dan Allah Ta'ala takkan hukum. Dia ada idea macam tu. Kita tak nak jawab balik. Awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Adakah mereka tak tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa mereka sembunyikan dan apa mereka isytiharkan. So kat situ kena faham. Jadi kalau kita dalam muamalah harian kita, kalau benda tu apa pun berlaku sekalipun, walaupun benda tu mungkin menjadikan kita apa segan dan sebagainya, janganlah kita bimbangkan, kita kejar redha Allah Taala. Cakap benar walau apa keadaan sekalipun. Itu penting. Walau ala anfusihim, sekalipun benda tu pada diri kita sendiri. Di atas diri kita sendiri penyaksian berkenaan. Kemudian wa qauluhu ta'ala nyatakan awil walidain, ataupun ke atas ataupun dua ibu bapa. Ke atas dua ibu bapa. Wal aqrabin, dan juga kaum kerabat. Ai wa in kanati syahadatu ala walidaika au qaraibika. Sekalipun penyaksian berkenaan adalah di atas atau ke atas dua ibu bapa engkau sendiri ataupun kaum kerabat engkau. Fala tura'a fiha. Fala tura'uhum fiha. Maka kamu jangan berjaga-jaga tentang mereka padanya. Cakap benar saja, tidak ada sebarang masalah. Balishhad bil haqqi, bahkan persaksikanlah dengan kebenaran. Wa in ada dararuha alaihim, sekalipun kembali kemudaratan penyaksian tersebut ke atas mereka. Fa inal haqqa hakimun ala kulli ahadin, kerana kebenaran itu penghukum ke atas setiap orang, setiap individu. Tak ada siapa yang terlepas. Belajar untuk bercakap benar. Jangan kita sibuk untuk pertahankan huruf lah sekian sebagainya. Macam-macam kadang macam kes tadi saya sebut dengan cukai pendapatan sebenarnya kan. Kalau kita bayar pun benda tu akan masuk dalam cukai pendapatan dan benda tu akan jadi sekolah, jadi jalan raya. Tak kisahlah benda tersebut kita kata dapat fizikal dia. Kalau kita ada lebih dan bagi lagi pula lah kepada orang miskin. Duit tadi tak rugi apa. Semua kita akan dapat. Di sisi Allah Ta'ala ni kita akan dapat balik semua benda-benda tersebut. Tak ada kita rugi apapun sekalipun. Cuma belanja hidup kan. Betul. Banyak orang kata kalau inilah rugilah apa sebagainya. Tapi balik pada asal, setiap perbelanjaan yang dilakukan tu sebenarnya memang akan mendatangkan kepada diri kita kebaikan dan juga keuntungan. Di sisi Allah Ta'ala akan untung. Kita dia akan sibuk kata inilah itulah dan sebagainya. Ini masalah kita. So Allah Ta'ala ingatkan dalam ni, hatta ke atas kaum kerabat kita pun tak boleh. Wa qauluhu Ta'ala nyatakan, firman Allah Ta'ala, iyakunu ghaniyan aw faqira, jika dia yang disaksikan ke atasnya tu daripada ibu bapa kau ataupun kau kerabat tu seorang yang kaya. Ya, dia adalah seorang yang kaya ataupun fakir, seorang miskin, fallahu aula bihima, maka Allah Ta'ala lebih utama dengan mereka berdua. Miskin atau kaya tadi. Mana kau kerabat ibu bapa tadi ataupun kau kerabat tadi, Allah lebih utama terhadap mereka. Wala tar'ahu li ghina wa tar'ahu wala tar'ahu li ghinahu. Okay. Yang engkau rasa jaga-jaga terhadap dia kerana kekayaan dia. Wala tashfaq alaihi li faqrihi, tapi namun jangan juga engkau rasa belas kasihan kepada dia kerana kefakiran dia. Penyaksian tadi adalah kebenaran di mana keadaan duduk sekalipun. Okay. Bila ditanya, kalau tak ditanya satu persoalan, tapi kalau ditanya pada kita atas kita mesti cakap benar. Atas kita wajib untuk cakap benar. Wallahi tawallahum, dan Allah Ta'ala yang mengurus mereka berdua. Ya, ibu bapa dan kaum kerabat kita, Allah Ta'ala akan uruskan. Bal huwa aula bihima minka, bahkan Allah Ta'ala lebih utama terhadap mereka berdua berbanding engkau. Mana untuk jaga mak bapak kita yang disaksikan ke atasnya dengan sesuatu ataupun kaum kerabat kita, Allah Ta'ala yang akan jaga. Sebab Allah Ta'ala yang menjaga, memberikan dia kehidupan daripada tak ada, kemudian sustain nyawa dia sampai berlaku kejadian tersebut. Allah Ta'ala yang jaga semua sekali. So tak boleh kita sekali-kali berikan penyaksian dusta. Gitu wa'alamu, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui bima fihi salahuhuma, bima fihi salahuhuma, dan Allah Ta'ala lebih tahu tentang apa yang padanya ada kebaikan mereka berdua. Kebaikan untuk ibu bapa ataupun untuk kaum kerabat kita, Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi kita patut serah kepada Allah Ta'ala. Betul kita cuba menjaga-jaga
Tapi jangan sampai menjadikan benda tu haram. Pasal bila kita cakap bohong je haram lah. Atau kita tak nak menyaksikan kebenaran, maka haram juga. Tak boleh. Kita kena mempersaksikan akan perkara berkenaan. Wa qauluhu ta'ala firman lepas tu, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan kalian ikuti keinginan daripada kalian menyimpang. Maksud dia, ay fala yahmilannakum lil hawa. Maka janganlah membawa kamu, mengheret kamu akan keinginan wal asabiyah dan kepuakan wa bughdatan nasi ilaikum, dan juga kebencian manusia kepada kalian, ya. Yang bawa benda tu ala tarkil adli. Ini bukan untuk saja atau ke atas, kalau kita menyampah orang tu nak hukum dia pun sama juga. Nak bengang sangat, pun tak boleh juga. Maka janganlah membawa kamu akan keinginan dan juga kepuakan dan juga kebencian manusia kepada kamu ala tarkil adli, untuk meninggalkan, mahu kamu kepada meninggalkan akan berlaku adil fi umurikum wa syu'unikum, dalam urusan kamu dan juga hal ehwal kamu. Hal ehwal kita, hidup kita kan, masalah beli belah ke sebagainya. Semua tu tak boleh kita berlaku tidak adil. Okay. Balil zamul adla, bahkan lazimkanlah, sentiasalah kamu melazimkan diri dengan berlaku adil. Ala ayyi halin kana, di atas apa keadaan sekalipun. Kama qala ta'ala, macam Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah Ta'ala nyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah menjadikan menjadikan bersalah kamu akan pertelingkahan kaum. Kamu gaduh kaum tersebut bahawa untuk kamu tidak berlaku adil. Dilu berlaku adil lah. Huwa aqrabul taqwa, ia lebih hampir kepada ketakwaan. Nah, ini yang kita kena ni lah. Dia kata okey, wa min hadza qaulu Abdullah bin Rawahah. Daripada kisah tajuk Al-Quran ni ada hadis atau kisah kisah Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi SAW. Dia antara penyair Nabi SAW. Penyair Nabi SAW. Dia Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, seorang lagi. So 3 orang yang terkenal sebagai zaman Nabi hidup dahulu, dia bersyair. Bukan qasidah bergendang tu. Dia bersyair untuk mempertahankan Nabi SAW. Zaman kita sekarang ni orang qasidah seronok. Yang zaman tu diorang berqasidah, bukan berqasidah. Diorang bersyair untuk mempertahankan Nabi. Bila orang provoke dengan syair, diorang akan balas dengan syair. Sebab syair pada zaman tersebut termasuk daripada cara atau media provokasi. Bila kita nak provoke orang, kita bersyair. Kita nak benci orang pun baca syair. Kita sayang orang pun baca syair. Jadi bila ada syair-syair yang datang yang kena kepada Nabi SAW, maka Allah Rawahah lah antara yang akan bangkit untuk mempertahankan dan juga menjawab balik kepada syair-syair yang memprovok Nabi SAW. Okay. Dia kata lamma ba'athahu Nabi SAW yakhrusu ala ahli Khaybar thimarahum wa zar'ahum. Dia kata apabila Rasulullah SAW utuskan dia untuk memutip ataupun mengambil mengira ke atas ahli Khaybar, penduduk Khaybar, buah-buahan mereka dan juga tanaman mereka. Sebab kes dia kan dalam kisah penduduk Khaybar ni kan Nabi SAW izinkan mereka tinggal tapi untuklah hidup dah jaga, tapi dalam masa sama hasil tu balik kepada Nabi SAW dan juga dia dapat upah daripada situ. Tapi tanah tu milik Nabi. Bahkan Nabi ada sepotong tanah di kawasan tersebut. Jadi bila dia datang untuk mengaudit lah, untuk cek balik apa sebagainya, fa aradu an yurshuhu li yurfiqa bihim. Lalu mereka nak untuk merasuah Allah Rawahah agar dia belas kasihan kepada mereka, tak ada azab anaya mereka. Faqala, maka dia pun jawab. Jadi orang bagi rasuah tu bukan sebab nak lepaskan, tapi biar jangan Allah Rawahah anaya mereka. Allah Rawahah jawab. Dia kata, faqala, dia pun berkata, wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbil khalqi ilayya. Dia kata, demi Allah, aku telah datang kepada kalian daripada sisi makhluk paling dicintai kepadaku. Wala antum abghadu ilayya min a'dadikum minal qiradati wal khanazir. Dan benar-benar kalian lebih dibenci di sisiku berbanding bilangan kamu daripada kera dan juga babi. Jadi pasal kalau babi kera korang aku dinyempah.
Ni kasar kan. Tapi nak fahamkan, dia nak cerita berkenaan dengan dia datang daripada Nabi SAW, yang orang yang paling dicintai. Dan dia datang kepada mereka, orang yang paling dia benci. Tapi dia kata apa? Wa ma yahmiluni hubbi iyyahu wa bughdi ilakum ala alla a'dilu fikum. Ala alla a'dila fikum. Dia kata dan tidaklah akan membawa aku cintaku kepada baginda dan juga kebencianku kepada kamu takkan bawa aku kepada bahawa aku tidak akan berlaku adil pada kamu. Maka dia kata apa? Faqalu, mereka pun bila dengar kata-kata Abdullah bin Rawahah, mereka berkata bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan inilah tertegaknya seluruh langit dan bumi. Mana kena kesamaan, dengan itulah tertegaknya langit dan bumi. Tengok, diorang pun tahu dari akhlak para sahabat Nabi SAW bukanlah orang-orang yang akan menganiaya mereka dengan tanpa sebab. Tapi lah macam zaman sekarang keluarkan cerita macam-macam. Pop lah ini sebagainya, padri-padri gereja ni mula start cakap kata Islam ini Islam itu, sedangkan diorang tu kekal sebagai Kristian tu sebenarnya pasal para sahabat Nabi SAW tak pernah pun aniaya mereka, paksa mereka masuk Islam. Kalau paksa atau mereka masuk Islam, tak ada siapa dah kafir sekarang ni. Nak ceritakan kepada macam mana kesaksamaan para sahabat Nabi, mereka tak pernah pun buat sedemikian pada mereka. Okay. Dia kata wasiatil hadis tu, dan akan datang perbincangan musnadan secara bersanad kisah tu fi suratul Maidah, suratul Maidah. InsyaAllah ta'ala jika dikendaki Allah ta'ala kan. Sekarang kita kalau surah Maidah kan, antara ayat permulaan dia kan aufu bil uqud aja. Baiklah, aufu bil uqud. Setialah kamu dengan akad-akad. Suratul Maidah jadi memang mula dengan itu. Jadi memang diorang takkan berlaku tidak saksama kepada sesiapa pun. Pasal apa? Islam mengajar untuk berlaku saksama hatta kepada musuh. Musuh kita pun kita tak boleh melampau. Yang begitu sekarang banyaklah orang kita kata benci dengan parti politik ke, benci dengan orang itu ke, tak boleh kita bina di atas kebencian tadi dengan tidak berlaku adil. Buat cerita bohong ke, cerita palsu ke, itu tak benar. Tak dibenarkan agama. Tak dibolehkan langsung. Dia tak dibolehkan langsung. Terutama dalam politik, saya perhatikan banyak berlaku tajuk ni. Bila saling bogil-bogilkan, setiap pihak yang nakkan undi orang, dia akan kerja dia bukan tunjukkan produk dia akan sibuk dengan tunjukkan kepincangan yang ada pada satu pihak lagi. Yang tujuan dia adalah untuk didapatkan kuasa. Ini benda yang kita kata sepatutnya umat Islam kita jauh daripadanya. So, dengan perbuatan tersebut, kita dah langgar ayat ni lah. Ayat ni datang untuk perintahkan kita supaya berlaku saksama pada semua keadaan, walau diri kita, walau kepada atas orang lain, walau atas mak bapak kita, atau walau atas saudara mara kita. So tak boleh kita sekali-kali ada perangai atau sikap benci membawa kepada tidak berlaku saksama. Sikit nak kata bergejala Allah alam. Jadi memang ada batuk dan juga semua sikit. Punca Allah alam juga. Mungkin anak pergi tadika, dia balik semua batuk, kemudian dia bawa daripada bapak dia. Allah alam. Tapi yang pentingnya kita jaga makanan sebagainya, elakkan daripada orang sudah. Okey. Tak ada campur dan orang. Baik. Wa qaulullah nyatakan lepas tu wa in talwu au tu'didu. Jadi kalian talwu menyimpang atau miring ataupun kalian berpaling, mana tak nak jadi saksi. Qala Mujahid, berkata Mujahid, wa ghairu wahidin min salafi, dan bukan seorang dari kalangan salafus salih. Bukan seorang Mujahid seorang je, ramai lagi. Talwu ay tuhrifu syahadah. Di mana kalian tuhrifu menyimpangkan. Okey, menyimpangkan akan penyaksian. Wa tughayyiruha. Tuharifu syahadata wa tughayyiruha. Kalian menyimpangkan akan penyaksian dan juga kalian mengubahnya. Walai kalimah al-lay huwa tahrif wa ta'ammudul kadhib. Dia adalah menyimpangkan dan juga bersengaja berbohong. Okey. Jadi kalian bersengaja berbohong ataupun kalian berpaling. Mana jadi saksi tapi tipu. Untuk itu tu kalian tak nak jadi saksi.
Dia kata kalau Ta'ala firman Ta'ala menyerangkan kalimah alai lay tu talwu. Dia kata wa inna minhum la fariqan yalwuna al-alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al-kitab. Sebenarnya di kalangan mereka ni ada sekumpulan yang mereka ni menyimpangkan, melewengkan akan lidah-lidah mereka terhadap kitab supaya kalian menyangka ia daripada kitab. Supaya orang sangka itu daripada kitab walaupun dia bukan daripada kitab. Ya. Okay. Jadi maksud dia memang apa kita kata dia selewengkan. Maksud dia tak nak cakap benar. Bercakap tapi tak nak benar. Sedangkan dia kata wa qawlu dan firman tu wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Dia kata dan okey ayatlah surah Imran 78 wal i'rad kan wa in talwu aw tu'midu kan. Jika kalian talwu berbohong ataupun menyimpangkan atau melewengkan akan saksi atau tu'rid atau kalian paling. Berpaling ni wal i'rad wa kitmanu syahadati wa tarkiha. Ialah menyembunyikan penyaksian dan juga meninggalkannya. Tak cakap kan? Boleh tak cakap? Orang tak tahu. Cakap orang tahu. So buat apa? Cakap ke tidak? Ni tajuk dia kan. Benda tu benar atau bukan atau tak ada ke? So kena tunggu dipanggil ke tidak? Dekat sini dalam tajuk ni orang tu menyembunyikan kebenaran pun adalah termasuk. Macam ahli kitab lah sekarang ni yang banyak separuh tak nak bercerita langsung tentang keadaan atau bukti Muhammad SAW. Tujuan dia tak nak cakap tadi sebab takut nanti orang tahu. So jadi A dia tak berbohong, tak cakap apa. B dia diam je lah. Sembunyikan, itu cara menyembunyikan. Meninggalkan penyaksian. Qala ta'ala firman Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Dan siapa menyembunyikan akan penyaksian maka dia orang yang berdosa qalbu dia. Qalbu yang berdosa. Bila Allah Ta'ala ceritakan 282 tentang tajuk hutang. Ayat hutang 282 ayat hutang. 283 ni Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan ingatan tentang penyembunyian penyaksian. Wala taktumus syahadah, dan kamu sembunyikan akan penyaksian. Kat sini Allah Ta'ala kata bahawa siapa sembunyikan akan penyaksian maka dia seorang yang berdosa qalbu dia. Qalbu yang berdosa. Hati berdosa. Maksudnya dia tak ada link dengan Allah Ta'ala lah. Sepatutnya dia ada link dengan Allah Ta'ala dan tahu benda salah. Dia tahu Allah Ta'ala melihat semua yang dia buat baik atau buruk. Maka dia sepatutnya tidak menunggu untuk berdiam diri dan tengok saja. So dia jangan macam tu. Bagi play safe. Maksud dia hidup ni berjaga-jaga. Tak nak terlibat dengan konflik. Tapi masalahnya kalau dia kata benda salah, konflik tadi terpaksa berlaku lah. Kerja kita adalah menyampaikan kebenaran. Masalah orang suka ke tidak, itu masalah lain lah. Kita kena perhatikan kejar redha Allah Ta'ala ke atas kehendak manusia. Sepatutnya macam tu. Okay? Dia kata waqala Nabi sabda Nabi SAW. Dalam bersabda Nabi SAW, khairus syuhada'i alladhina ya'ti bi syahadatihim qabla an yus'alaha. Dia kata sebaik-baik saksi adalah orang yang datang dengan penyaksian dia sebelum dia ditanya mengenainya atau diminta menyaksikan. Sebelum daripada diminta dia datang siap-siap. Okay, jadi memang kita kata pada diri orang yang menjadi saksi ni dia ada tanggungjawab. So ini yang akan menunjukkan kita ni ada takwa atau tidak, ada rasa surveillance Allah Ta'ala kat atas hati kita atau tidak. Kita bercakap yang kita sangkakan Allah Ta'ala tak tahu apa sembunyi apa yang dinyatakan. Okay. Macam Allah Ta'ala sebut dari surah Al-Baqarah ayat 77 kan. 77 kan. Wala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Adakah mereka tak tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa mereka sembunyikan dan apa mereka isytiharkan. Allah Ta'ala tahu semua. Itu sepatutnya ada dalam diri kita. Walihada ta'adahumullahu biqaulihi, kerana Allah Ta'ala janjikan memberi amaran mereka dengan firman-Nya fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa kalian kerjakan amat-amat luas pengetahuan. Yang luas pengetahuan Allah Ta'ala tadi ai sayujazikum bidzalika, maka lalu dia akan membalas kamu dengannya. Dengan itu. Dengan apa yang kita lafazkan dari penyaksian ataupun kita nak lafazkan dari penyaksian. Kita tipu atau kita mengelak, sama je. Ya. Sisi Allah Ta'ala itu adalah tidak ada takwa. So Allah Ta'ala nakkan kita jadi seorang yang sentiasa benar. Bukan ketika kita suka, bukan kita buat benar, bila kita tak suka kita buat tak tahu. Ini sangat salah. Sangat salah. Okay, baik. 136. Allah Ta'ala nyatakan
Tapi ini masuk potongan baru. Potongan baru yang kita nak bincangkan sekarang, dia akan bermula daripada 136 sampai 141. Pendek je. Yang 136, 37, 38, 39, 140, 141, 6 ayat. Yang sebelum ni banyak, panjang. Okay. Yang ini dalam 6 ayat saja. Namun begitu dia kata, tajuk dia yang kita akan bincangkan adalah memperwalikan orang kafir. Tajuk dia hukum memperwalikan orang kafir adalah nifak, adalah kemunafikan. Perbuatan kita kalau manusia tu, dia memperwalikan, jadikan orang kafir sebagai ketua dia adalah kemunafikan. Ya. Dan iman dan takwa terbebas daripada kemunafikan dan kekufuran. Iman dan takwa bebas dan juga tak ada hubungan dengan kemunafikan ataupun kekufuran. Ni yang kita kata kena ni kita baca insya-Allah. Start daripada ayat 1 3 1 3 1 3 6 sampai 141. 136 sampai 141. Okey, baik kita mulakan insya-Allah potongan baru. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman. Itu fi'il madhi kan? Aminu billah, berimanlah kamu semua dengan Allah. Imanlah kamu semua dengan Allah. Wa rasulihi, dan utusannya. Wal kitab, dan berimanlah dengan kitab. Dan kitab alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan berulang-ulang, berkali-kali ke atas rasulnya. Nanti kita terang kenapa nazzala dengan anzala. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga beriman dengan kitab yang diturunkan, itu Allah Taala turunkan min qabl, sebelum daripada ini. Wa may yakfur billah, yang berkufur dengan Allah Taala, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan harga beriman berkufur dengan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Baik. Kita baca tafsir dia. Dia kata ya'muru ta'ala ibadahul mu'minina bid-dukhuli fi jami'i syara'il iman wa syu'abihi wa arkanihi wa da'aimihi. Okey. Memerintahkan Allah Taala hamba-hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam syariat, ke semua syariat iman. Ke dalam semua syariat iman. Cabang-cabang iman, rukun-rukun iman, dan juga tiang-tiang atau sokongan-sokongan bagi iman. Maksud dia masuk sebenarnya benda ni. Dan wahada, dan walaysa hada min babi tahsil hasil. Dan ini bukan daripada bab menghasilkan akan yang dah hasil. Maksud dia dah dapat, kita sebut je benda yang dah dapat. Bukan. Sebab apa? Bahkan min babi takmil kamil. Bahkan dia masuk daripada bab menyempurnakan apa yang dah sempurna. Menyempurnakan. Wa taqriruhu, dan juga penetapannya, wa tafwidu, dan pengukuhannya, wasimraru wasimrari takririhi wasimrari alaihi, dan juga berterusan di atasnya. Dia benda ni penekanan untuk kita berterusan. Sebab Allah kata, hei orang beriman, berimanlah. Hei orang beriman, berimanlah. Itu maksud dia. Ya, bukannya maksud dia apa? Maksud dia macam ada orang kata macam dah dapat iman, minta apa lagi? Tak. Pasal dalam tajuk ni kita perlu pengekalan. Dia bukannya kemukjizatan atau kebaikan tu, apa panggil apa, hikmah itu, kehebatan tu pada masalah buat, tapi dia kehebatan pada masalah berterusan, walaupun dalam keadaan tekanan masih berterusan di atas kebenaran. Itu yang dituntut, itu yang kenapa kita minta. Dalam dia kata kama yaqulul mu'min, dia kata macam mana berkata orang beriman, fi kulli salatin, dalam setiap solat. Dia kata apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat ke-6. Ai basirna fihi, perlihatkanlah kami, kan, bagikanlah kami melihat pada ini. Wazidna huda, tambahlah kami petunjuk, wasabitna alaihi, dan juga kukuhkan kami di atasnya. Maksud dia bukan hanya setakat apa benda tak ada, tapi minta kekal.
Okay, minta teguhkan di atas petunjuk. Fa amarahum bil imani bihi wa bi rasulihi. Maka Allah Taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu dengan Allah dan juga dengan rasulnya. Kama qala ta'ala, Allah firmankan dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat ke-28. Al-Hadid 28 Allah Taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah Taala, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kamu dengan rasulnya. Kamu dah beriman, berimanlah. Mana carilah keyakinan, tambahlah pengetahuan, sampaikan kamu yakin dengan ilmu bahawa dia adalah sebenar-benarnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa qaulun Allah nyatakan lepas tu, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kamu dengan kitab yang dia turunkan berulang ke atas rasulnya. Ni kita sebut berulang ni kita terangkan. Yakni Al-Quran, dimaksudkan kitab tu adalah Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kamu dengan kitab yang diturunkan sebelum ini, before this, qabla hadha, min qabli hadha, sebelum ini. Wal jinsun yashmulu jami'ul kutubi al-mutaqaddimati. Dia kata, dan ini merangkumi ke semua kitab-kitab yang telah lalu. Semua kitab lalu masuk dalam kategori ini. Tapi diturunkan berulang tu pada Al-Quran. Wa qala fil Quran, dan Allah Taala firman pada Quran, nazzala turun dengan banyaknya. Itu li'annahu nazala mutafarriqan munajjaman al waqa'i. Kerana ia Quran ni turun secara berpecah-pecah dan juga beransur-ansur. Mengikut atau di atas peristiwa-peristiwa. Ada berlaku kisah sekian, turun ayat sekian. Sekian turun sekian. Dia bukannya sekaligus. Bihasbi ma yahtaju ilaihi al-ibad. Dia kata dia mengikut kadar apa yang perlu kepadanya sekalian hamba. Fi ma'ashihim wa ma'adihim, pada kehidupan mereka dan tempat kembali mereka. Pada kehidupan mereka di sini dan tempat kembali mereka hari akhirat. Dia kata wa amal kutub, sedangkan adapun kitab-kitab al-mutaqaddimatu, kitab-kitab yang terdahulu, fakan tanzilu jumlatan wahidatan, diturun sekaligus. Taurat turun sekaligus, Injil turun sekaligus, kan? Semua sekali, Zabur turun dengan sekaligus, bukannya beransur-ansur. Walihada qala ta'ala, yang Allah firmankan, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga beriman kamu dengan kitab yang dia turunkan sebelum daripada ini. Okey. Thumma qala, Allah firman lepas tu, wa man yakfur billah, dan mereka kufur terhadap Allah Taala. Mereka kufur terhadap Allah Taala, ya. Wa kutubihi, wa kufur terhadap Allah Taala, wa malaikatihi, para malaikat Allah. Kufur terhadap malaikat Allah Taala. Dia kata wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusul Rasulullah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka telah sesat dengan sesat yang nyata. Dan dia sesat yang nyata. Faqad kharaja an tariqil huda, maka dia telah terkeluar dari jalan petunjuk. Wa ba'uda, dan jauh, ya, anil qasdi kullil bu'di. Kullal bu'di. Dia telah keluar daripada jalan petunjuk dan dia telah jauh daripada sasaran sehabis-habis jauh. Secara keseluruhan, jauh secara keseluruhan, dia memang keadaan macam tu. Kita nak fahamkan. Okey. Okey, jadi Allah Taala mula sekali ingatkan pada orang beriman untuk mengukuhkan iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kufur terhadap Allah, dan rukun iman lah disebutkan terhadap Allah, para malaikat, kitab, rasul-rasul, dan juga hari akhirat. Itu yang kena kembali kepada orang beriman, itu asas dia. Sebab nak masuk pada ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dah masuk pada tajuk. Pasal tajuk kita, potongan kita kan, nak nyatakan berkenaan dengan memperwalikan orang kafir adalah kemunafikan. Okey. Iman dan takwa terbebas daripada kemunafikan dan kekufuran. Bila orang kata beriman, tak ada nifak. Dia tak boleh nak ada perangai kemunafikan. So jadi Allah Taala kat sini, Allah Taala terangkan berkenaan sikap orang munafik ni macam mana. Dia mula-mula disebut keadaan siapa jadi munafik, kemudian dia terangkan berkenaan dengan terangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana sikap dan juga perangai orang-orang munafik. Okay, dia mulakan dengan firman Allah Taala dalam ayat 137. Allah Taala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Baik. Innal ladzina amanu, sebenarnya orang-orang yang beriman. Thumma kafaru, kemudian dia kufur. Thumma amanu, kemudian beriman balik. Thumma kafaru, kemudian dia kufur. Thumma izdadu kufra, dia tambah kufur lagi. Izdadu, mereka bertambah, kufra tambah kufur. Mana iman, kemudian kufur. Kemudian iman, kemudian kufur, tambah kufur lagi. Lam yakunillahu liyaghfir lahum, tidak adalah Allah Ta'ala, tidak akan adalah Allah Ta'ala bagi mengampunkan dia, untuk mengampunkannya. Liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila, dan tidak juga untuk tunjukkan mereka akan jalan. Sikap mereka yang bermain-main terhadap iman, masuk keluar, maka Allah Ta'ala tak akan ampunkan mereka. Okay. Ataupun beri tunjuk mereka jalan. Bashir, berilah berita gembira al-munafiqin. Ini ejekan bukannya maksud dia berita gembira. Berita itu berita bahaya, tapi Allah Taala suruh kata bashir, berilah berita gembira al-munafiqin, kepada orang-orang munafik. Bi anna lahum adzaban alima, bahawa untuk mereka ada azab yang pedih, azab yang pedih. Okey, siapa orang munafik? Ini masuk pada intipati kan. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Alladzina, orang-orang yang yattakhiduna, mengambil, menjadikan, al-kafirin, orang kafir, awliya min dunil mu'minin, sebagai pelindung-pelindung, orang-orang yang diberikan ketaatan, kasih sayang dan sebagainya, selain daripada orang beriman. Bukannya orang-orang beriman. Min dunil mu'minin bukan orang beriman yang diberikan. Nanti masuk tafsir ni kita bincanglah masalah orang beriman tak adil dengan kafir adil. Mana lebih patut? Okey. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata. Adakah mereka nak mendapatkan, menginginkan di sisi mereka itu orang kafir itu al-izzata, kemuliaan. Kemuliaan. Fa innal izzata lillahi jami'a, kerana sebenarnya izzah itu, kemuliaan itu milik Allah kesemuanya. So hanya dia boleh agih kemuliaan tadi kepada siapa dia nak. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan semuanya telah diturunkan, dia turunkan ke atas kamu dalam kitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, bahawa jika atau apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufurkan terhadapnya, yustahza'una, dan diperolok-olokkan terhadapnya, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka, sama orang-orang yang kalian sayang ke suka ni, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sehinggalah mereka masuk membincangkan pada cerita selainnya. Innakum idzam mithluhum, jika kalian buat macam tu, kalian jika demikian seumpama mereka, serupa macam mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, Allah Ta'ala akan menghimpunkan orang munafik dan juga orang kafir dalam jahannam semua sekali. Semua sekali akan dihimpunkan. Tak ada yang tidak dihimpunkan dalam itu. Okey. Okay, ambil ayat 137 dah. 38 ditinggalkan. Kita yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala beritahu amman dakhala fil iman thumma raja'a anhu thumma 'ada fihi thumma raja'a. Dia mengetahui tentang orang yang masuk dalam keimanan, kemudian dia patah balik daripadanya, kemudian dia kembali ke dalamnya dari iman, kemudian dia patah balik. Wastamarra 'ala dalalihi wasdada hatta mata. Dan dia berterusan di atas kesesatan dia, dan dia bertambah lagi sesat sehinggalah dia mati. Berterusan dan bertambah lagi kufur dia sampai mati. Fa innahu la taubata ba'da mautihi, maka tiada taubat sesudah kematiannya. Jadi kematian dia tak ada kan dia macam tu sampai mati
Dia tajuk asal dia adalah selagi mana manusia itu berdosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi kita nak cerita kat sini, orang yang macam ni keadaan dia, confirm orang tutup hati dia takkan balik. Takkan balik-balik kepada iman. Itu maksud sebenar. Bukan maksud dia, macam orang kita kan, dia ada macam, ada idea. Macam kita macam bila orang tu buat dosa, lepas tu kemudian bertaubat, kemudian dosa balik, lain sekali Allah tak ampunkan. Asyik-asyik macam tu. Sedangkan kita ni manusia memang boleh salah. Kalau Adam AS, bapa kita pun boleh tertipu dengan atau terpedaya dengan iblis dalam syurga. Dalam syurga, bukan kat dunia, dalam syurga. Kerana iblis pedaya dia dengan kata bahawa pokok tu kalau makan jadi malaikat ataupun akan kekal abadi. Jadi dia walaupun dah orang pesan jangan, dia buat juga. Dia benda tu kalau dia kata Adam AS dalam dengan semua bukti depan mata dia dilihat, dia boleh tersalah kan. Kita yang kat dunia lagi dah patut. Cuma bukan benda ni nak menghalalkan dosa. Cuma maksudnya bila kita berdosa kena bertaubat segeralah. Bertaubatlah banyak kali mana pun tak ada masalah. Allah Ta'ala tak pernah letak limit berapa kali. Tapi yang ini bila kita kata berterusan sampai lagi bertambah kufur dan dia mati di atas kekafiran. Dia kata fa innahu la taubata ba'da mauti, maka tiada taubat sesudah kematian dia. Wala yaghfirullahu lahu, takkan mengampun Allah Ta'ala terhadapnya. Wala yaj'alu lahu mimma huwa fihi faraja. Allah Ta'ala akan jadikan untuk dia daripada apa yang dia berada dalamnya. Itu kekufuran, last kali kufur kan. Takkan Allah Ta'ala beri pada dia, jadikan untuk dia dari apa yang dia berada padanya sebarang kelapangan. Wala makhraj, tidak jalan lalu jalan keluar. Wala tariqan ila hudan, tidak ada sebarang apa? Jalan kepada wala tariqan, tidak Allah Ta'ala jadikan jalan kepada petunjuk. Walihada qala, Allah Ta'ala firmankan lepas kata orang tu beriman, maksudnya orang yang beriman, kemudian kufur, kemudian beriman, kemudian kufur, kemudian bertambah kufur. Okey. Tidaklah Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Dia kata, lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Tidaklah Allah Ta'ala akan mengampunkan mereka, tidak juga Allah Ta'ala tunjukkan mereka akan jalan. Wara bin Abi Hatim, dari Ibn Abi Hatim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, thumma zdadu kufra, dia bertambah kufur, qala, berkata Ibn Abbas, tamadu ala kufrihim hatta matu. Mereka berterusan memanjang masuk ke dalam kekafuran mereka sampai mereka mati. Wa kadza qala Mujahid, macam itu dikatakan oleh Mujahid bin Jabr. Wa rawi Abi Hatim, Ibn Hatim meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib annahu qala, bahawa dia kata yustatabul murtaddu salasan, diminta bertaubat orang murtad tu 3 kali. 3 kali je, sebab ayat ni sebut 3 kan. Beriman, kufur. Kemudian beriman, kemudian kufur. Kemudian bertambah kufur 3 kali. Jadi Ali bin Abi Thalib dia kata 3 kali sebab dia baca ayat ini. Sumatalah hadil ayata. Ali baca ayat ini. Dia kata innal ladina amanu. Ini orang yang beriman. Summa kafar, kemudian dikufur. Summa amanu, kemudian beriman balik. Summa kafar, kemudian dikufur balik. Summa zadu kufran, kemudian bertambah di kufur. Lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Tidak Allah Ta'ala akan ampunkan untuk mereka, tidak juga Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada mereka sebarang jalan. Ni kita kata ini yang kita ambil sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Okey, ada soalan? Dah tak sedap sikit. Belum. Ada soalan dalam kelas ataupun dekat YouTube? Dekat YouTube tak ada, Ustaz? Ada tak ada, berhenti sini lah. Okey, tak sedap. Dia pun dah mula pun semua. Okey, jadi kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Ini kita baca dia berkenaan dengan tajuk. Sebab dia bila orang cerita tentang orang munafik ni, kita kena pastikan diri kita menjauhi sifat-sifat mereka. Apa yang sifat orang munafik ni? Sebab Allah Ta'ala berikan pada tajuk orang munafik ni pendetailan yang sangat dahsyat. 30 surah daripada 114 surah ada tentang orang munafik. 30 surah daripada surah Al-Quran Karim yang Madani ada yang datang berkenaan dengan tajuk orang munafik. Tak kita cerita tentang surah Munafikun, tapi kebanyakan tu akan datang. Baik, so kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Wa min syarri anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.